الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salata subh fa huwa fi dhimmatillah, fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai', fa innahu man yatlubhu min dhimmatihi bi syai'in yudrikhu thumma yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat yang bernama Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, man shalla salata subhi, barang siapa sembahyang subuh, fahuwa fi zimmatillah, maka dia berada di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut dalam hadis ni, siapa sembahyang subuh maka dia mendapat pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Dihuraikan oleh ulama hadis, maksud yang dikatakan man shalla salata subhi, barang siapa sembahyang subuh itu, maksudnya ialah barang siapa sembahyang fardu. Tidak mesti subuh sahaja, barang siapa sembahyang fardu, mana-mana sembahyang fardu, fahuwa fi zimmatillah, maka dia berada di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Fala yatlubannakumullahu min zimmatihi bi syai', kata Nabi, maka jangan sampai Allah Subhanahu wa taala tuntut kamu sesuatu daripada tanggungannya. Maksudnya ialah jangan sampai kita tak buat salat fardu sehingga menyebabkan Allah Subhanahu wa taala akan tuntut kita kerana kita tinggal salat fardu itu. Itu maksud dia. Fa innahu man yatlubhu min zimmatihi bi syai' yudrikhu, maka sesungguhnya barang siapa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu Allah akan mendapati dia. Siapa buat salah, siapa buat dosa, Allah Subhanahu wa taala akan tuntut dia. Allah Subhanahu wa taala kalau dia nak tuntut satu-satu orang manusia, Allah tentu akan dapat. Manusia tak boleh lari daripada tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Summa yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Allah dapat sahaja orang yang tak memenuhi tuntutan Allah ini, Allah Subhanahu wa taala akan humbankan dia ke neraka pada muka dia. Tuhan akan sembam muka dia masuk ke dalam api neraka. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni dapat kita faham bahawa semua benda yang Tuhan suruh kita buat, suruh dalam maksud kata suruh fardu, suruh dalam maksud kata suruh wajib, mesti kena buat, maka kita mesti kena buat.
Barang siapa yang tidak memenuhi suruhan Allah, barang siapa yang tidak memenuhi tuntutan Allah, barang siapa yang tidak menunaikan kefarduan yang disuruh oleh Allah, dia tak boleh lari daripada tindakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila Allah bertindak, Nabi kata yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam. Allah akan sembam muka dia pada neraka jahannam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni kita kena ambil satu pengajaran. Kita akan menunaikan apa juga benda fardu yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sekali-kali tidak akan buat benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kerana mengingkari perintah Allah akan menyebabkan kita dihumbankan ke neraka, dan manusia sama sekali tidak boleh lepas daripada selamat diri daripada tindakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Baharul Maghi jilid 4. Baharul Maghi jilid 4, muka surat 116. Muka surat 116, bab ma dzukira fi fadli salah, iaitu bab barang yang disebutkan pada menyatakan kelebihan sembahyang fardu dan sembahyang sunat. Kita duduk sembahyang hari-hari ini, apa kelebihan dia? Buat saja ke ataupun kita buat ada ganjaran kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ke? Ketahuilah saudaraku bahawasanya sembahyang fardu itu telah datang beberapa hadis yang menunjukkan besar kelebihannya. Sembahyang fardu ni subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bukan sahaja sembahyang ni sembahyang fardu mesti kena buat. Bahkan lebih daripada tu, kita buat dia ada janji kelebihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekadar kena buat, tapi kalau buat dijanji kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah lalu beberapa hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Di sini satu hadis yang dikeluarkan menunjukkan arti yang demikian itu. Kata dia, an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'idzuka billah ya Ka'b bin Ujrah min umara yakununa ba'di. Diriwayatkan daripada Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu, kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada aku, kata Nabi, berlindunglah aku akan dikau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Ka'b bin Ujrah, daripada raja-raja yang tidak baik. Nabi SAW satu hari bila berjumpa dengan sahabat ni, sahabat yang bernama Ka'b bin Ujrah ni, Nabi jumpa dia, Nabi kata macam tu. Nabi kata, aku minta berlindung dengan kamu, aku minta berlindung dengan kamu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Ka'b, daripada ditakdirkan berjumpa dengan pemerintah yang jahat. Itu maksud dia, iaitu yang ada ia kemudian daripada aku. Nabi kata pemerintah jahat ni lah tak ada. Nabi kata masa aku ada ni tak ada pemerintah jahat, tapi lepas aku tak ada, mereka ni nanti ada, mereka ni nanti mai. Maka raja yang kemudian daripada aku itu dua macam. Nabi kata selepas daripada aku tak ada esok ni, selepas aku wafat esok ni, pemerintah ni ada dua macam. Satu, dia kata pemerintah yang baik dan adil. Satu, baik dan dia sangat adil. Yang kedua, tiada baik, bahkan zalim. Akan ada juga selepas daripada wafat aku, Nabi kata pemerintah yang bukan sahaja tidak baik, bahkan jahat, zalim. Maka raja yang baik itu alamatnya ialah raja yang dikasih oleh orang besar dan oleh rakyat akan dia. Tanda-tanda bahawa dia pemerintah yang baik ialah orang suka ke dia. Itu
tanda pemerintah yang baik. Orang suka ke dia. Ambil majoriti suka dekat dia. Begitu. Dan kasih raja itu akan rakyatnya. Dan dia pun bukan setakat rakyat suka dia. Dia suka kepada rakyat. Dia sayang kepada rakyat dia. Itu dia antara tanda dia pemerintah yang baik. Begitu. Dengan kerana dia memelihara akan rakyatnya. Pasal apa ya rakyat sayang dekat dia? Pasal dia jaga rakyat. Dia jaga rakyat. Segala keperluan rakyat, kebajikan rakyat, susah payah rakyat menjadi susah payah dia dan sebagainya. Kalau dia ada ciri-ciri yang macam ni, dia pemerintah yang baik. Rakyat akan suka pada dia. Begitu. Dan tiada lepas daripadanya menjalankan maslahah rakyat dan maslahah orang yang di bawah perintahnya. Dia tak boleh tidur malam, dia tak senang duduk selagi mana keperluan rakyat tidak dipenuhi. Mata dia tak boleh tengok. Kalau mata dia tengok rakyat susah, dia susah. Kalau mata dia tengok rakyat hidup melarat, dia pun susah. Kalau dia tak boleh hidup senang di atas kesusahan rakyat. Begitu dia kata. Maka sentiasalah ia di dalam keadilan. Maka dia ni sentiasalah berlaku adil kepada rakyat yang duduk di bawah dia. Dan sentiasalah ia menasihat dan memecut rakyatnya pada agamanya. Dan dia adalah merupakan satu orang pemerintah yang sentiasa bagi ingat kepada rakyat supaya rakyat tidak langgar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Sehinggalah jadi di antara segala rakyat mengerjakan sekalian yang disuruh Allah dan menjauhkan segala yang dilarang Allah. Di antara ciri-ciri pemerintah baik itu ialah dia boleh didik rakyat dia sampai rakyat ni tak mau langgar perintah Allah. Rakyat ni sendiri tak teringin nak buat maksiat di bawah pemerintahan dia. Maka itu menunjukkan dia pemerintah yang baik. Adapun raja yang tidak baik dan raja yang zalim itu, alamatnya ialah raja yang dibenci oleh rakyat dengan sebab bersedak-sedak bagi dirinya. Di antara tanda kata dia pemerintah yang tak baik, yang jahat, ialah rakyat fed up dengan dia. Pasal apa? Pasal dia duk timbun kekayaan dia saja, rakyat hidup melarat. Begitu. Dan tiada mempedulikan hal rakyat dan hal orang yang di bawah perintahnya akan dunianya dan agamanya. Dia tak ambil kisah rakyat nak susah ke, rakyat nak jadi apa, tungging terbalik, hidup dalam gelung maksiat ke apa ke, dia tak peduli. Dia kira lepas batang tengkuk dia saja. Maka ini ciri-ciri pemerintah jahat. Bahkan menuntut dia akan kesedapan dunia bagi dirinya semata-mata, dengan apa jalan yang dapat ia mencapainya. Halal haram semua tolak tepi, yang penting dia boleh timbul kekayaan untuk dia. Ini ciri-ciri pemerintah jahat. Maka tiadalah ia pedulikan akan agamanya. Agama dia lambung pergi ke lembang. Dia kira apa yang ada depan mata dia, hak ni dia sapu dulu. Begitu. Dan tiadalah ia hirau akan tegah Allah Subhanahu wa ta'ala ke atasnya. Dan tiada pandang ia ke atas segala yang di bawah perintahnya itu, mas'ul atas dirinya pada dunianya dan agamanya dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak melihat rakyat yang ada ni sebagai tanggungjawab dia. Dia tak tengok macam tu. Mas'ul maksudnya dia tidak rasa dia responsible. Dia tak ada responsibility terhadap rakyat dia. Hampa senang, hampa punya hal. Hampa susah, hampa punya hal. Aku punya hal. Begitu aja. Hanya ialah bukan pemimpin kepada yang disuruh Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun ialah pemimpin kepada maksiat dan kepada yang haram semata-mata. Dia tidak memimpin orang ke jalan yang boleh dapat keredaan Allah. Bahkan dialah yang menaja kemaksiatan di kalangan rakyat yang ada. Maka sebagai raja yang tiada baik inilah yang diisyaratkan oleh Nabi SAW dengan kata Nabi, berlindung aku akan dikau dengan Allah wahai Ka'ab bin Ujrah daripada raja-raja yang jahat yang adalah ia kemudian daripada aku. Raja hak jahat macam ni yang Nabi SAW minta berlindung, dan Nabi minta supaya sahabat-sahabat Nabi juga dilindungi Allah daripada berjumpa dengan raja yang jahat yang macam ni. Masalah dia kata menurut dan membiarkan apa kehendak raja yang zalim. Apa hukum kita biar pemerintah yang zalim bermaharaja lela, beraja di mata, bersultan di hati? Dia kata, wahai saudaraku, manakala seorang yang berkuasa dirinya, yakni yang mampu dirinya ataupun mampu lidahnya ataupun mampu hatinya untuk melarang perkara mungkar,
yang diterbitkan dan yang diperbuat oleh raja yang jahat, seperti kenyataan dalam hadis itu, maka tiada dilarangnya, maka ialah orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan ia daripada umat Nabi. Kalau sekiranya dia satu orang yang mampu, maksudnya mampu ni ada tiga. Satu, mampu dengan kuasa. Dia ada kuasa untuk mengubah raja yang jahat, dia tak guna kuasa itu. Ataupun dia mampu dengan lidah, dia boleh tegur, boleh pergi bersembang, boleh pergi bercakap, boleh pergi kata elok-elok, kata benda ni tak elok, jangan duk buat, tak bagus, benda ni dosa. Tapi dia tak pernah ambil kesempatan untuk tegur benda-benda macam ni. Ataupun yang ketiga, mampu dari segi menolak benda tak elok ni dengan hati. Dia tengok benda ni, dia rasa hati dia cukup tak tenang, dia kata apalah hampa ni, ada kuasa pergi duk buat benda-benda dosa macam ni. Hati dia tak reda dengan apa yang berlaku di depan mata dia. Kalau dia ada salah satu daripada tiga ni, maka dia selamat daripada ancaman Allah. Tapi kalau tiga-tiga ni tak ada, kuasa ada pun tak guna, lidah ada pun tidak pernah tegur, tidak pernah bagi nasihat, hati pun tidak pernah rasa tak suka kepada maksiat yang dibawa oleh pemerintah zalim ni, bahkan hati dia reda dengan maksiat itu, maka Nabi SAW kata, ini orang bukan daripada umat aku. Nabi kata begitu. Sebagaimana sepotong hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sabda Nabi, faman ghasyiya abwabahum fasaddaqahum fi kadhbihim wa a'anahum ala zulmihim falaysa minni wa lastu minhu. Artinya, maka barang siapa masuk ia akan pintu raja-raja yang zalim itu, dan hadir ia di majlis mereka itu, sedangkan mengetahui ia akan raja itu buat ataupun menerbitkan perkara-perkara yang mungkar, maka membenarkan ia akan raja itu pada karut-karutnya, yakni tidak disalahkannya akan karut-karut zalim dan mungkar mereka itu, ataupun diturut dengar apa-apa karut dan mungkar itu, ataupun ditolongnya mereka itu atas zalim mereka itu, seperti memberi fatwa akan baginya yang haram dengan halal, ataupun ditolong ambil samunkan harta orang dengan paksa zalim dan sebagainya, maka tiadalah orang yang tidak melarang, bahkan yang turut dan menolong raja-raja yang zalim yang demikian itu daripada golongan aku, dan tiada aku daripadanya. Itu dia. Nabi SAW bagi satu penjelasan yang cukup clear. Nabi kata, kalau sekiranya dia ni dah tahu, dah kata kawan ni zalim, jahat, karut, dia buat benda maksiat, mungkar dan sebagainya, dia pergi sokong pula lagi, maka dia dianggap sebagai satu orang yang memilih untuk tidak jadi umat Nabi SAW. Wala yaridu alayyal haud, kata Nabi, dan tiada datang ia untuk minum atasku di kolam aku di akhirat nanti. Orang yang macam ni, esok Nabi kata semua orang boleh minum di kolam Nabi. Orang yang tak mau bangkang benda-benda mungkar dan sebagainya, nak mai rapat ke kolam Nabi pun tak boleh. Bahkan dihalau mereka ini daripada mendekati kolam Nabi SAW. Kita dah baca cerita ni, macam mana yang dikatakan Al-Haud, kolam Nabi ni. Cebok dia saja, habuan nak minum air dalam kolam tu, cebok dia saja lebih banyak daripada jumlah bintang di langit. Bahkan Nabi kata, kalau kita dapat hampir dekat, boleh cebok minum, sekali minum tidak akan dahaga sampai bila-bila. Air di kolam Nabi SAW, orang-orang yang tidak mau turut perintah Nabi tidak akan dapat mendekati kolam Nabi SAW. Masalah, dia kata sabda Nabi bukan daripada umat aku, apa maksud dia? Yang ni kita nak kena faham. Yang dikatakan oleh Nabi, falaisa minni walastu minhu, depa ni bukan daripada golongan aku dan aku tak masuk dalam kumpulan depa. Apa maksud kata-kata Nabi itu? Wahai saudaraku, sepotong hadis Nabi itu sangatlah merbahayanya, dia kata. Apabila kita fahamkan zahirnya, kalau kita baca takat faham zahir saja, kita ingat apa? Nabi kata siapa yang buat benda ni bukan daripada kalangan aku, bukan umat aku. Kita faham apa? Bukan umat Nabi, bukan umat Islam, kafir. Kita akan faham lagu tu. Jadi kalau sekiranya faham zahir, hadis ini sangat berbahaya, dia kata. Baik.
Kerana boleh jadi makna sabda Nabi, bukan ia daripada golongan aku itu, maksudnya bukan umat aku. Maka apabila dikatakan mafhumnya seperti itu, maksudnya bukan umat aku, maka sudahlah seorang yang dihadapkan perkataan yang demikian itu jadi kafir. Kalau kita faham kata laisa minni, bukan golongan aku, bukan golongan aku, maksudnya bukan orang Islam, maksudnya kafir. Oh, habislah kawan tu. Dengan kerana dia pergi cenderung kepada pemerintah jahat, dengan kerana dia pergi tunjuk seolah-olah dia reda dengan tindakan maksiat yang dibuat oleh pemerintah jahat, maka dengan kerana tu Nabi kata dia bukan golongan aku, maka dengan kerana tu dikata dia ni kafir. Berat kawan yang pergi buat kerja macam ni. Itu dia kata. Dengan kerana orang kafir inilah yang dikatakan walastu minhu, yakni tiada bertali mali, tak ada sangkut paut aku dengan dia. Nabi kata aku dengan orang yang buat kerja ni tak ada sangkut paut. Maksudnya Nabi menafikan dia masuk dalam kumpulan orang Islam. Kalau faham zahirnya macam tu, dia kata. Padahal sabda Nabi SAW dalam hadis lain, Nabi kata umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah asama minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqqil Islam wa hisabuhu 'ala Allah. Maksudnya disuruh aku bunuh sekalian orang sehingga naik saksi mereka bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Maka barang siapa mengucap la ilaha illallah, maka terpelihara ia daripada aku, terpelihara hartanya, terpelihara dirinya, yakni nyawanya, melainkan dengan meninggalkan hak Islam, maka hisabnya atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam konteks perang. Dalam konteks peperangan, bila ditakdirkan jadi perang antara Islam dengan bukan Islam, ditakdirkan jadi perang, maka diperintahkan kepada Nabi dan kepada orang Islam bunuh semua musuh yang lawan Islam dalam medan perang ni. Diperintah suruh bunuh. Tu dalam hadis kata umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk bunuh semua manusia. Maksudnya disuruh bunuh semua manusia yang terlibat dalam perang nak bunuh orang Islam. Maka kita disuruh bunuh dia. Kalau tak bunuh dia, dia bunuh kita. Itu dalam konteks perang, bukan dalam konteks biasa. Tak ni piduk faham hadis ni dalam konteks biasa, siapa tak mengucap kita piduk bunuh, bukan. Hadis ini dalam konteks perang. Bila dah jadi perang maksudnya kita tak bunuh dia, dia bunuh kita. Dalam keadaan, dalam suasana duk perang tu, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang Islam bunuh musuh yang bukan Islam. Begitu. Tetapi apabila musuh ni mengucap asyhadu an la ilaha illallah, automatik serentak masa tu juga terpelihara nyawa dia daripada kita bunuh. Untuk ingat balik hadis yang kita pernah baca dulu, bagaimana sahabat Nabi dalam perang. Seorang sahabat Nabi lawan dalam perang, musuh cantik tangan dia putih sebelah. Bila tangan dia putih sebelah, tinggal sebelah lagi aja, dia duduk lawan lagi, musuh tu lari pergi bersembunyi di sebalik pokok. Dia cari musuh ni dalam keadaan tangan tinggal sebelah ni, dia pergi cari musuh yang tetak dia tadi ni. Bila sampai di balik pokok tu, dia jumpa dengan musuh ni, dia angkat pedang nak bubuh balik kau untuk mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kau untuk mengucap, dia parangnya juga kau tu sampai mati. Maka benda ni jadi hal. Sahabat-sahabat kata, apa hang ni? Kawan ni dah mengucap hampir parang dia. Pasal apa? Dia kata dia ni mengucap dalam keadaan dia desperate. Dalam keadaan dia tak ada jalan dan nak lepas diri. Dia nyawa dia ada ujung pedang aku. Masa tu baru dia mengucap. Mana boleh biar orang macam ni. Lagi pula dia dah cantik tangan aku hilang sebelah. Sahabat-sahabat kata, tapi si ingat-ingat kami Nabi pesan, siapa sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah asama minni dima, maka terpeliharalah segala darahnya dan nyawa dia dan sebagainya. Macam mana hang boleh pergi bunuh dia sedangkan dia dah mengucap la ilaha illallah? Benda ni dirujuk kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW marah dia. Nabi marah dia kerana perbuatannya itu. Dan ada banyak hadis yang berkaitan dengan benda ni. Ada banyak hadis yang kesimpulan kepada semua hadis tu, kesimpulan dia ialah
Apabila satu orang manusia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, automatik dia jadi orang Islam. Sebalik daripada tu, sama ada dia mengucap tu ikhlas ke, kerana takut ke, kerana bimbang nyawa dia terancam ke apakah, wa hisabuhu 'ala Allah. Dia kata perhitungannya atas Allah Subhanahu wa taala. Kita mana nak tahu hati budi orang macam mana? Kita tak tahu. Kita nampak dia, kita dengar telinga kita dengar dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia Islam. Soal dia mengucap tu ikhlas ke, kerana takut ke, kerana nak selamat nyawa ke apakah, kita mana nak tahu. Maka kita hukum dia Islam kerana zahir kita nampak dia mengucap dua kalimah syahadah. Sebalik daripada tu, yang tersirat dalam hati dia, wa hisabuhu 'ala Allah. Maka hisabnya, pertimbangannya atas Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tahu sebenar-benar hati dia macam mana. Bukan kita yang nak jatuh hukum kepada dia, dia Islam ke dia kafir ke apa, bukan kita yang nak jatuh hukum. Ini dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dalam beberapa hadis yang lain lagi menunjukkan orang yang ikrar dengan lidah, orang yang tasdiq, yakni membenarkan dengan hati akan dua kalimah syahadah itu adalah Islam dia. Satu orang yang mengucap di mulut dia dua kalimah syahadah, Islam dia. Apatah lagi dia mengucap dalam keadaan hati dia tahu apa yang dia ucap, maka lebih-lebih lagi sabit Islam dia. Begitu. Dan ialah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tetap jadi umat Nabi Muhammad. Maka betapa pula dikatakan makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu demikian. Dan pula menurut atas mendiamnya ataupun menolong kezaliman raja, maka ialah setengah daripada hak Islam. Dia kata apatah lagi kalau sekiranya orang tu mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita tak boleh kata dia kafir. Apatah lagi dia ni pula didapati turut kepada perintah raja, sedangkan turut perintah raja itu sebahagian daripada tuntutan Islam. Dia kata lagi kita tak boleh nak hukum kata dia kafir. Yang tiada jadi kafir seorang yang memperbuatnya. Maka dengan kerana ini ditakwil akan makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu begini. Maksud Nabi kata laisa minni, yakni tiada ia daripada orang yang dapat petunjuk dengan petunjuk aku, dan tiada menurut pengajaran aku dan amal aku, dan tiada turut dengan sebaik-baiknya akan jalan aku. Jadi maksudnya bukanlah dia jadi kafir. Cuma bila Nabi kata dia bukan daripada golongan aku, maksudnya dia bukan daripada golongan yang mengikut ajaran aku. Itu maksud dia. Bukanlah dia ni terkeluar daripada Islam. Ini kena faham. Kita kalau baca hadis-hadis ni, kita kena faham. Bila hadis kata laisa minni, bukan daripada golongan aku, kita kena faham. Maksudnya bukan jadi kafir. Tapi maksudnya bukan daripada golongan yang mengikut sunnah ataupun jalan Nabi. Begitu. Baik, masalah menyalahkan karut-karut raja dan tiada turut segala mungkarnya, maka itu besar kelebihannya. Kalau sekiranya kita memilih untuk tak turut pemerintah yang zalim, yang jahat ni, maka dijanjikan kelebihan dan pahala besar kepada kita. Wahai saudaraku, manakala seorang tiada turut akan perkara yang mungkar yang dikeluarkan oleh raja, dan tiada mengatakan betul akan karut-karutnya itu, yakni dilarang dan disalahkan serta dibatalkan kata-kata raja yang karut itu, maka ialah seorang daripada jumlah daripada umat Muhammad yang mengamalkan jalan yang disuruh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya kita memilih untuk bangkang benda tak baik yang dibuat oleh pemerintah yang zalim, dia kata itu baik. Dan umat Muhammad yang dapat minum air kolam Nabi dan bakal dapat minum air kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ghashiya abwabahum aw lam yaghsha falam yusaddiqhum fi kadhibihim wa lam yu'inhum ala zulmihim fahuwa minni wa ana minhu wa sayaridu alayya al-haud." Dan barang siapa masuk ia akan pintu raja yang jahat dan duduk ia di majlis pemerintah yang jahat itu, dan tiada masuk ia ke pintunya, maka tiada dibenarkannya mereka itu pada karut-karut dan kerja mungkar mereka itu.
dan tiada menolong ia akan mereka itu atas kezaliman mereka itu, maka ia daripada golongan aku, yakni daripada kalangan orang yang mengamalkan jalan aku, dan aku daripadanya, yakni bertali mali ia dengan aku, dan dapatlah ia pertolongan daripada aku, dan lagi akan datang ia untuk minum di atasku akan kolam aku. Siapa yang bangkang pemerintah yang zalim, maka dia akan mendapat janji baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah cerita banyak kali, tuan-tuan. Imam Malik, imam mazhab Maliki, dia lawan Gubernur Ja'far bin Sulaiman yang memerintah zaman dia. Dia lawan. Pasal gubernur pada masa tu buat kerja karut. Gubernur Ja'far bin Sulaiman ini dia buat kerja karut. Dalam hadis terang-terang Nabi kata kalau sekiranya benda tu paksa, talak yang dijatuhkan secara paksa, Nabi kata tak sah talak itu. Gubernur Ja'far bin Sulaiman ni saja nakal. Hak Nabi kata tak sah tu dia nak kata sah. Dia jadi lagu tu dia mabuk kuasa. Dia mabuk kuasa, dia rasa dia ada kuasa. Dia rasa apa yang dia kata orang kena ikut. Kalau dia kata hitam, benda tu putih. Dia kata hitam, orang semua pakai kata betul-betul hitam. Dia seronok dengan kuasa dia, dia jadi mabuk kuasa. Sehingga kan benda yang dah diputuskan dalam agama, Nabi dah kata dah, kalau satu orang suami dipaksa suruh cerai bini dia, orang mebur pistol di kepala dia, orang mebur pisau di tengkok dia, hang kata hang cerai bini hang. Dia kata okey aku cerai bini aku. Dia kata tu kerana dia dipaksa, pistol tu ada di kepala, pisau tu ada di tengkok. Nabi kata talak yang dijatuhkan cara paksa tak sah. Nabi kata mai gubernur ni Ja'far bin Sulaiman ni dia kata sah. Bila dia kata sah, Imam Malik tak boleh terima lah benda tu. Maka Imam Malik bangun bercakap di tengah orang ramai. Imam Malik kata mana boleh sah, Nabi SAW kata tak sah. Macam mana kita pula nak mengesahkan benda yang Nabi kata tak sah? Dengan kerana tu Gubernur Ja'far bin Sulaiman tangkap Imam Malik. Tangkap dia kerana dia menyalahi kehendak gubernur. Dia ditangkap, dia dihukum sebat. Imam Malik, Imam mazhab Maliki yang kata Imam Madinah ni orang panggil kat dia, yang kita cerita banyak sangat ada hebat dia ni. Imam Malik ni disebat 70 rotan. Kemudian sudah dia disebat, darah merambu-rambu atas belakang, dibawa belarak Usin kota Madinah. Sebagai satu contoh kepada orang lain, siapa lawan aku, gubernur ni kata aku akan buat macam ni. Hampa bukan tak kenal siapa Imam Malik ni. Imam Malik yang orang begitu terkenal, aku boleh buat ke dia macam tu. Siapa lawan aku akan buat lebih teruk daripada yang aku buat ke Imam Malik yang terkenal ni. Dia diarak keliling Madinah. Sehinggalah selepas itu Imam Malik mati kerana penderitaan akibat daripada sebat 70 kali. Dan ketika mayat dia dimandi, darah masih mengalir lagi. Itu dia antara cerita yang berlaku di mana ulama-ulama seperti Imam Malik dan sebagainya tak mungkin dia boleh turut kehendak pemerintah yang gila dan karut ini. Lawan ayat Quran, lawan hadis Nabi tak boleh turut. Maka dia habang elok-elok. Bukan dia pergi buat apa, dia habang elok-elok. Dia kata apa yang disebut oleh gubernur tu tak betul. Hak betulnya ni hak Nabi kata macam ni. Kerana tu dia dikenakan hukuman. Maka tajuk yang kita baca malam ni menceritakan dengan lebih jelas lagi bahawa orang-orang yang macam tu, Nabi SAW kata di hari akhirat esok, aku mengaku mereka ini umat aku dan mereka ini tentu dapat minum air daripada kolam aku. Begitu. Baik, masalah dia kata mendiamkan mungkar dan perkara maksiat yang berlaku, berdosa ataupun tidak. Kita diam, ya tak berani nak kata benda tu betul tak betul, tak berani nak kata. Boleh tak boleh ambil sikap berdiam diri begitu. Kata Imam Nawawi, jikalau lemah seorang itu daripada melarang perkara mungkar dan pekerjaan yang maksiat, maka tiadalah berdosa dia dengan semata-mata diamnya itu. Dia kata kalau sekadar diam tak berdosa. Bahkan berdosa ia sekiranya suka dan rebuk dia.
Kalau dia tak bercakap, dia diam aja. Diam tu bukan kerana dia mereba dengan benda mungkar, dengan benda maksiat. Diam kerana dia tahu. Kalau bercakap pun tak boleh buat apa. Kalau bercakap pun jadi macam Imam Malik aja. Dia ingat lagu tu. Kalau Imam Malik dia boleh buat lagu tu, aku ni apa balik aja, dia kata. Maka dia diam. Diam bukan kerana reba dengan benda mungkar, tapi diam kerana dia tahu kalau dia bercakap pun tak bawa faedah apa. Maka diam yang macam tu tidak berdosa, agama kata. Atau tiada bencikan mungkar itu dengan hati. Kalau sekiranya hati dia tak benci dengan kemungkaran tu, itu baru berdosa. Ataupun menurut apa-apa perbuatannya, ataupun dia pergi turut, dia pergi duk sokong, dia kata betul apa yang nama tuanku kata betul semua misalnya, walaupun dia tahu dari segi ilmunya benda tu tak betul, tapi dia pergi habang kata dia sokong benda tu betul, maka ketika itu dia berdosa. Maka lemah itu ada kalanya lemah engkarkan dengan kuasa, dan jika lemah dengan kuasa maka dengan lidah, dan kemudian engkar dengan hati. Maka barang siapa tahu kan barang yang diperbuat itu mungkar dan tiada kesamaran atasnya, maka jadilah ada baginya jalan untuk lepas daripada dosa mungkar dan maksiat itu, dan lepas daripada seksanya, seperti jauh ia daripada memperbuatnya dengan anggota dan lainnya. Dia selamatkan diri dia daripada piduk sokong benda-benda dosa dan mungkar, maka dia tidak berdosa. Kalau dia pergi terlibat sokong, kata benda mungkar tu bagus, betul, baik dan sebagainya, maka ketika itu dia berdosa. Gitu. Masalah semayang dan puasa, apa kelebihan dia? Wahai saudaraku, telah lalu dikatakan semayang itu beberapa kelebihan. Maka demikian juga dengan puasa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya Ka'bu bin Ujrah, as-salatu burhanun was-sawmu junnatun hasinah. Maksudnya sembahyang itu hujah dan tanda, dan puasa itu menjadi dinding, menjadi perisai yang kukuh daripada api neraka. Sembahyang menjadi burhan. Burhan makna dia satu evidence, satu proof, satu bukti depan Tuhan, kata kita orang yang beriman. Kita dah baca masjid mana baru ni, orang yang semayang di hari akhirat itu, tempat-tempat yang menjadi anggota wuduk dia terbit cahaya. Tempat-tempat yang menjadi anggota wuduk dia terbit cahaya di hari akhirat itu. Muka dia, tangan dia, kaki dia, sehingga kan Nabi kata, aku dapat kenal umat aku di hari akhirat itu kerana belang-belang yang ada pada mereka. Bila orang tanya Nabi, apa belang itu ya Rasulullah? Nabi kata, belang daripada bekas tempat wuduk. Muka nampak belang bercahaya, nampak cahaya. Tangan nampak cahaya, kaki nampak cahaya. Maka cahaya ada tempat gelap, ada tempat cahaya, umpama belang-belang. Nabi kata, aku boleh kenal umat aku di hari akhirat esok daripada belang-belang yang ada pada mereka. Belang itu maksudnya ialah cahaya yang terbit daripada anggota wuduk. Maka orang yang sembahyang, dia ada burhan, dia ada bukti, kata dia umat Nabi Muhammad SAW. Manakala puasa pula, dia kata menjadi dinding, menjadi perisai yang kukuh daripada api neraka. Orang yang puasa, api neraka tak cicah muka dia, tak sentuh muka dia. Maka pada satu riwayat di dalam Muslim, Nabi kata, as-salatu nurun. Bermula sembahyang itu cahaya. Maka makna sembahyang itu tanda, yang ini menunjukkan orang yang sembahyang itu tanda baik, dan hujah baginya di dalam kubur ketika menjawab soal munkar dan nakir. Bahkan akan jadi penangkis dirinya daripada azab malaikat di dalam kubur itu. Itu dia. Tuan-tuan, ingat balik. Masuk aja kubur, dia antara benda yang awal-awal ditanya oleh malaikat ialah tentang sembahyang fardu 5 waktu. Waktu awal-awal Tuhan tanya. Tuhan suruh malaikat tanya benda tu. Dan makna sembahyang itu cahaya, yakni sembahyang itu menegah ia daripada segala maksiat dan menjauhkan jahat dan mungkar, dan menunjukkan kepada jalan yang betul, sebagaimana cahaya dapat terang dengan dia. Itu dia. Yang dikatakan sembahyang ni menjadi cahaya, maksudnya ialah bila ada cahaya, kita nampak jalan mana nak pergi.
Berbanding dengan tak ada cahaya, kita duk rempuh pi, kita tak tahu betul ke depan ni jalan, ke depan ni ada gaung ke, kita tak tahu. Gelap gelemak duk jalan dalam gelap ni, kita tak tahu depan tu betul-betul jalan boleh kita lalu ke, depan tu gaung kita akan jatuh ke, kita tak tahu kerana gelap. Dengan adanya cahaya kita nampak, oh depan tu ada tanda di mukanya, dia kata. Boleh kenal, dia kata. Masalah sedekah itu memadamkan dosa. Ini pula nak cerita tentang sedekah. Wahai saudaraku, sedekah itu ialah membelanjakan harta pada orang fakir dan kepada orang yang berhajat. Dan dikatakan juga mempergunakan amal kepada orang yang berhajat itu dinamakan sedekah. Maka sedekah itu sangat banyak kaifiat dan caranya. Sedekah ni orang yang cara mudah fahamnya ialah bagi bantuan kepada orang yang berhajat. Di antara orang yang berhajat ni orang fakir, orang miskin, anak yatim yang susah dan sebagainya, itu orang yang berhajat. Orang yang nak pergi mengaji, duit tak ada dan sebagainya, dia termasuk dalam golongan orang yang berhajat. Kita ada duit lebih, bagi kat dia sikit. Bagi kat dia tu dia anggap sedekah, kerana kita bagi kepada orang yang berhajat. Sedekah ni ada banyak cara, dia kata. Memberikan harta kepada fakir miskin dan orang yang berhajat itu dinamakan sedekah. Itu satu. Dan menasihatkan orang kepada berbuat baik, dan menasihatkan dia supaya menjauhkan dirinya daripada maksiat, itu pun dinamakan sedekah juga. Kita nasihat satu orang suruh buat baik, itu juga dianggap sedekah. Kita nasihat satu orang jangan buat jahat, itu juga dianggap sedekah di sisi agama. Dan berkata-kata dengan perkataan yang baik dengan orang, maka itu juga dinamakan sedekah. Cakap benda baik-baik, tak nasihat pun cakap yang baik-baik. Bila orang tanya ni, hang kenal tak dia ni? Oh dia bagus, kata dia memang orang bagus. Kita kata tu juga dianggap sedekah. Kita cakap baik orang, itu juga dianggap sedekah. Maka sekalian perbuatan yang baik dinamakan sedekah. Bagi agama ni, benda baik sedekah. Itu sebab selalu orang kata apa? Kita ni muaci boleh buat baik, sedaya upaya buat baik. Kalau tak boleh nak buat baik, jangan buat jahat. Cukup. Kan? Kalau boleh buat baiklah. Kalau tak boleh buat baik, jangan buat jahat. Tak buat jahat tu kira baiklah. Tapi sangat teruk kita ni kalau sekiranya tak boleh buat baik, duk buat jahat. Ini teruk kita. Tak boleh buat baik tak apa. Pasal apa? Pasal kita tak mampu, pasal kita tak larat, pasal kita tak boleh nak buat baik. Tapi jangan buat jahat. Tak apa dah cara tu pun. Jangan kita tak boleh buat baik, lepas tu kita pergi buat pula jahat. Ini manusia paling tak elok di atas muka bumi. Begitu. Dan pula sedekah itu terbahagi pula kepada wajib dan sunat. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunat. Maka yang wajib itu lebih afdal daripada yang sunat, dia kata. Dan lebih besar pahalanya. Maka barang mana satu daripada dua bahagi itu, jika dia amalkan, memadam semuanya akan kesalahan. Sedekah ada sedekah wajib. Contoh sedekah wajib apa dia? Zakat. Zakat tu dia anggap sedekah wajib. Sedekah sunat apa dia? Pemberian biasa kepada orang-orang yang memerlukan. Itu sunat. Maka sama ada kita buat yang wajib ataupun kita buat yang sunat, memadam semua itu akan kesalahan. Dia memadam dosa kita. Dia kata innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya al-hasanat itu dia menyebabkan as-sayyi'at, benda-benda jahat tu pergi ke lain. Kita buat satu benda baik, satu benda baik yang kita buat tu menyebabkan benda jahat kita buat, Tuhan cancel bang. Kita ada buat satu benda tak elok, kemudian kita bagi sedekah. Kita bagi sedekah tu satu benda baik. Perbuatan kita bagi sedekah tu menyebabkan hak kita buat tak baik tadi, Tuhan batalkan dosa dia. Begitu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Dan bermula sedekah itu memadam dia akan kesalahan, sebagaimana memadam air akan api. Itu dia. Sedekah hak kita duk bagi ni tuan-tuan, sekupang, 2 kupang, 5 kupang, RM1, RM5, RM10. Kita bagi itu bukan bagi saja. Kita bagi itu,
Allah akan potong dosa mana-mana dosa yang kita buat sebelum ini. Begitu masalah. Dia kata darah daging yang berasuh dengan harta haram, maka neraka lebih aula dengan dia. Wahai saudaraku, telah datang hadis yang menunjukkan bahawa harta haram itu neraka yang akan memakan tubuh orang yang memakan harta haram itu. Sabda Nabi SAW, ya Ka'b bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin nar awla bih. Wahai Ka'b bin Ujrah, bahawasanya tidak bertambah dan makin besar daging yang tumbuh, yakni yang berasuh dan subur ia daripada harta haram itu, melainkan adalah neraka yang lebih aula, lebih layak dengan dia. Maka harta haram ini banyak jalan dan banyak cawang datangnya. Sebagaimana datang harta halal daripada beberapa jalan, maka setengah daripada jalan datang harta haram itu ialah seperti harta riba, dan harta judi, dan harta sabung ayam, dan harta menipu daya, dan harta upah zina, dan lainnya. Banyak duit haram ni banyak jalan boleh main. Satu, duit haram main jalan mudah sekali, jalan riba. Kita ada duit 1 juta, ambil bubuh dalam bank, fixed deposit dalam bank konvensional. Daripada 1 juta tu dia duk generate duit tu, duk jadi dividen, duk jadi apa, itu semua dia main atas jalan riba. Kita pula tak usik duit kita hak 1 juta tu, kita tak usik, kita duk makan ni hak reja-reja yang terhasil daripada duit yang kita bubuh dalam fixed deposit bank konvensional ini. Kita makan duit riba. Duit riba tu jadi baja, duk bagi tumbuh daging dalam badan kita. Maka badan yang tumbuh, yang nampak sehat, nampak segar tu, Nabi kata fannaru aula bihi, neraka sahaja yang layak bagi dia. Itu. Dan dia boleh main juga harta haram ni dengan duit risuah. Duit risuah, kita pun tahu, orang makan rasuah ni tahu kata benda tu rasuah, tapi tak macam mana dia boleh telan benda tu, dia makan juga. Heran. Dan duit haram ni boleh main, dia kata dengan cara main judi. Aja seronok-seronok menyebut tikam bila nombor ni, seronok-seronok gedemuk kata kena 60,000. Duit dengan jalan tak betul, tapi duit ni aku guna untuk buat benda betul, benda elok. Sana dia anti kanser. Dia fikir lagu mana ke benda ni. Ada orang buat macam ni, entah ada orang buat macam ni. Apa dia cari, dia rengkuh betul-betul duit haram halal, dia tak peduli. Lepas tu setahun sekali dia akan pergi umrah. Dia pergi sana teriak depan Kaabah tu, teriak sampai merah haji mata, teriak kuno-kuno menyesal atas kesalahan dia buat. Dia anggap bersih dia daripada dosa. Balik mai buat lagi, hujung tahun pergi pula, balik mai buat lagi, hujung tahun ambil bulan puasa pula pergi, nak ambil cantik lagi. Tak ada beza antara dia dengan puak pergi duduk terjun sungai Ganges, duduk buang dosa dalam sungai Ganges tu. Lebih kurang aja. Kesian orang-orang macam ni, kesian. Dia salah faham tentang agama, dia salah faham. Dia ingat Mekah ni tempat nak pergi kikih buang dosa-dosa dia. Dia duk ingat lagu tu. Maka dengan kerana tu dia buat dosa betul-betul, dia pergi buang di sana. Jangan ingat macam tu, kerana itu ingat salah yang akan merosakkan diri dia semata-mata. Dan duit ni boleh main, haram ni boleh main dengan cara tipu orang. Tipu orang. Dia ada tanah, dia nak jual tanah. Satu orang main nak beli tanah dia, kawan tu letak duit deposit dekat dia, letak 20,000 dulu. Harga tanah tu 100,000, bagi 20,000 dulu, 80,000 akan bayar dalam tempoh masa 3 bulan. Dia buat perjanjian dengan kontu, dalam masa 3 bulan kalau hang tak boleh bayar, duit 20,000 ni burn, dia kata. Itu perjanjian dia buat. Perjanjian tu syarak tidak iktiraf perjanjian yang macam tu, kerana itu perjanjian yang menzalimi pihak lain. Dia kata, duit ni memang jadi hak saya, pasal kami dah buat perjanjian. Dia pun mengaku, dia redha duit ni kalau sekiranya dia tak boleh bayar dalam masa 3 bulan, duit 20,000 ni burn. Dia redha, apa pula aku nak jadi salah, dia kata. Betul ke kawan tu redha? Cuba pergi tanya, kawan tu hang redha kan duit hang 20,000 ni dia sapu? Kawan tu nak jawab apa? Dia kata, mana nak redha, senang kan saya nak dapat duit banyak tu. Dah tu agreement dulu hang buat. Kalau tak buat, dia tak mau jual tanah. Terpaksa kena buat agreement macam tu.
Dalam Islam, duit macam tu kok mana pun dia panggil duit yang dapat melalui jalan tipu daya. Tak apa, nak ambil lah. Tapi jaga baik-baik. Duit tu masuk dalam badan kita. Neraka saja yang layak bagi kita. Percaya tak percaya, sana esok tengok. Betul tak betul apa yang Nabi kata. Begitu. Dan jalan, banyak jalan yang dikatakan jalan dosa, duit haram ni dia boleh main dalam banyak cara. Maka semuanya itu mustahak bagi neraka memakan daging orang yang subur daripadanya. Subur badan dia naik dengan duit yang diperolehi dengan jalan haram ni. Kata Imam At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib daripada ini wajah. Masalah sembahyang, puasa dan zakat memasukkan seseorang ke dalam syurga. Wahai saudaraku, telah datang beberapa hadis yang menunjukkan sembahyang 5 waktu itu fardu. Begitu juga puasa bulan Ramadan dan sebagainya, juga zakat. Maka di sini satu hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi menunjukkan dalil atas wajib sembahyang itu. Itu kata dia, an Abi Umamah radhiyallahu anhu yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fi hajjatil wada'. Diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Mina pada masa Nabi mengerjakan haji wada', haji penghabisan, iaitu haji wajib bagi Nabi pada masa dahulu daripada wafat Nabi, kira-kira 3 ataupun 4 bulan. Nabi lepas buat haji 3 bulan lebih, lebih kurang 3 bulan lebih aja Nabi pun wafat. Maka Nabi buat haji sekali aja dalam hidup dia. Nabi buat haji sekali tu aja. Maka haji itu dipanggil haji wada', haji perpisahan. Nabi buat sekali aja, 3-4 bulan selepas itu Nabi pun wafat. Begitu. Faqala, sabda Nabi ketika Nabi berada di Mina ni, Nabi bersabda, faqala ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Maka sabda Nabi SAW, takutlah olehmu akan azab Allah dengan sebab tinggal barang yang Allah suruh. Nabi kata begitu. Nabi pesan dekat sahabat-sahabat ni waktu Nabi buat haji, ketika Nabi ada di Mina. Nabi kata dekat sahabat ni, ittaqullah, takutlah dekat Tuhan. Betul ke manusia ni, betul ke kita ni takut ke Tuhan? Itu mau tanya. Betul ke kita ni takut ke Tuhan? Kita takut ke polis lebih daripada kita takut ke Tuhan. Betul tak? 2 kereta tak pakai tali pinggang keledak, tengok ada roadblock, tarik ni masa tu tali pinggang boleh tak main, tu tarik tak main, melelong kereta ni, polis ada roadblock depan, melelong kereta ni duk tarik. Adakah kita takut ke Tuhan sampai macam tu? Adakah sekali kita terlepas waktu semayang, misalnya terlepas waktu tak ada nak semayang dengan sebab-sebab yang tertentu lah. Ada orang dia kata, ustaz macam mana ustaz, kata kita pergi berjalan mana-mana ke apa-apa, kemudian kita masuk bilik air, masuk pancong, kita buang air, lepas tu kita dah berasa macam pakaian kita tak bersih, berasa macam pakaian kita kena najis waktu masuk bilik air tadi. Bilik air ni tuan-tuan tahulah kadang-kadang karut, bilik air ni pancong tu bubuh lah getah. Senang bila orang buang air apa semua, dia nak beristinja, dia nak bersuci, senang. Tak ada, dia pakai bubuh satu cebok kecil gitu ya. Bila kita nak basuh buka-buka, dia mercik kena habis. Kain baju kita dah mutan najis dah jadi bernajis dah. Sat lagi nak semayang, sat lagi nak apa, kita jadi nak semayang macam mana baju bernajis. Kita jadi raplah lagu tu. Tajuk ni esok kita baca di Padang Temusu, dia akan cerita detail tentang bab ni. Jadi raplah macam mana nak buat ni. Jadi dengan kerana tu dia ingat tak apalah, dah kau boleh semayang di rumah, dah baju pun tak apa nak bersih apa semua. Kalau kena traffic jam tak mana ke apa ke pula, sampai di rumah dah habis dah waktu semayang. Ada tak ada kita ni jadi takut kat Tuhan ni pasal terlepas semayang fardu ni, semacam mana kita terkejut tengok roadblock polis tadi. Tak ada. Dengan Tuhan ni bukan kita takut mana sangat, tak takut sangat. Bahkan tertinggal lu betul ya, lepas dah waktu lu betul lah. Tak ada aku nak pucat muka ke, aku nak berasa berdosa ke, aku nak berasa macam mana, tak ada.
Demikian yang dikatakan manusia ni. Maka kerana tu Nabi waktu buat haji, Nabi sebut benda ni. Nabi kata ittaqullah, Nabi kata takutlah kepada Allah. Nabi kata wasallu khamsakum, Nabi kata dan semayanglah 5 waktu. Maka sabda Nabi SAW, takutlah oleh kamu akan azab Allah dengan sebab tinggal barang yang Allah suruh, iaitu turut sebagaimana sabda Nabi SAW yang lain daripada suruh Allah. Dan sembahyang sekalian kamu akan 5 waktu yang difardukan bagi kamu. Dan puasalah sekalian kamu akan bulan kamu difardukan puasa. Dan tunaikanlah oleh kamu sekalian akan zakat harta kamu. Nabi pesan ni, benda-benda ni tolong buat, Nabi kata. Dan taatlah sekalian kamu akan yang mempunyai kerjaan kamu. Taatlah kepada pemerintah, maksudnya yakni taatkan kepada imam dan sultan dan pemerintah kamu. Nescaya masuk sekalian kamu akan syurga Tuhan kamu. Nabi pesan begitu. Dan masuk sekalian kamu akan syurga Tuhan kamu kalau kamu buat benda-benda yang disebutkan tadi. Kamu takut kepada Allah, kamu semayang 5 waktu, kamu puasa bulan Ramadan, kamu tunaikan zakat yang wajib ke atas diri kamu, dan kamu taat kepada pemerintah yang ada di kalangan kamu, Allah akan pastikan kamu masuk syurga Tuhan kamu. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Dan pada bab ini setengah daripada dalil yang menunjukkan wajib sembahyang 5 waktu dan puasa dan zakat dan menjauhkan segala yang haram dan segala yang ditegur Allah Subhanahu wa taala. Masalah dia kata taatkan sultan wajib ataupun tidak. Wahai saudaraku, dengan hadis dalam masalah tadi menunjukkan wajib turut apa-apa perintah sultan yang lain daripada maksiat. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, tiada harus keluar daripada perintah sultan dengan semata-mata zalim ataupun fasiknya, selama tiada diubah oleh pemerintah itu akan sesuatu daripada qawaidil Islam. Pemerintah ni dia jahat, dia zalim, dia fasik macam mana pun kita kena taat dekat dia, selagi mana dia tidak mengubah qawaidil Islam. Qawaidil Islam maksudnya kaedah-kaedah yang sudah ditetapkan dalam Islam. Quran kata macam mana, hadis kata macam mana, hal tu tak boleh ubah. Kalau pemerintah yang ada tu sampai ke peringkat Nabi ubah ayat Quran, pada ketika itu tak disuruh kita taat pada dia. Tapi kalau sekiranya dia hak tu dia tak ubah, cuma dia jahat, dia zalim, suka duk buat benda-benda dosa dan sebagainya, maka ketaatan kepada dia masih perlu lagi. Maka jikalau diubahnya akan suatu daripada kaedah seperti menghalalkan yang haram, dia sampai peringkat tu. Sampai peringkat orang duk habaq kata zina ni haram, dia kata apa nak haramnya? Dia kata kalau suka, depa laki-laki perempuan suka sama suka, apa nak haramnya? Dia pergi sampai peringkat tu. Karutlah dia mengubah hukum Tuhan. Sampai peringkat orang kata judi, arak ni semua haram. Dia kata muda kira hak tu haram jenuh. Dia kata haram apa? Dia kata haram bagi orang yang tak mau minum, orang mau minum tak apa. Misalan dia pergi buat bercakap lagu tu, dia mengubah kaedah Islam. Dia mengubah hukum yang sudah sedia ada dalam Islam. Waktu tak boleh. Ataupun dia mengharamkan benda yang halal. Benda halal dia kata haram. Jadi terbalik kurang macam tu. Ataupun apa-apa maksiat dihalalkan dia. Benda tu terang-terang maksiat tak boleh. Dia kata boleh. Nescaya wajib mengengkarkan dia. Dan tiada boleh turut akan dia sekali-kali. Kalau dah sampai peringkat dia mengubah hukum Tuhan, maka wajib mengengkari dia. Tidak boleh taat pada dia. Masalah semayang 5 waktu itu fardu ain ataupun fardu kifayah. Dia kata telah disebutkan dalam masalah itu dalil yang menunjukkan atas sembahyang 5 waktu itu fardu. Tetapi adakah dia fardu ain ataupun fardu kifayah? Semayang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ni fardu ain ke fardu kifayah? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab, telah ijma' sekalian Islam akan sembahyang 5 waktu itu fardu ain. Dia kata. Dan telah ijma' mereka itu tiada fardu ain sembahyang yang lain daripada sembahyang 5 waktu itu. Lain daripada itu sembahyang witir, sembahyang apa semua ni bukan fardu. Dan telah bersalah-salahan ulama pada sembahyang raya, adakah dia fardu kifayah atau sunat? Dan pada sembahyang witir, adakah dia sunat ataupun wajib? Serta ijma' mereka itu bahawasanya tiada ia fardu. Dan adapun sembahyang jenazah, maka ia itu fardu kifayah. Tuan-tuan cuba tengok ni, sembahyang witir ni sampai ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama kata witir wajib.
Pasal apa? Pasal berdasarkan nas hadis yang mengatakan Nabi tak pernah tinggal witir. Jadi bila kata Nabi tak pernah tinggal witir, sebahagian ulama kata witir wajib. Tapi kesimpulan yang dibuat oleh jumhur ulama, dia kata witir ni sunnah. Tapi daripada situ dapat kita ambil satu kesimpulan bahawa witir ni satu ibadat yang sangat diambil berat oleh Nabi SAW. Witir ni. Dah, kita ni nanti puasa, bulan puasa lah buat witir, kan? Bulan lain tak ada nak buat. Kan dia jadi gimana tak ada. Bulan puasa ni tak kira tak tinggal lah witir ni. Nabi SAW witir tiap-tiap malam, sehingga sebahagian ulama kata witir sudah jadi wajib. Begitu. Masalah dia kata. Tadi dia kata sembahyang jenazah fardu kifayah. Sembahyang jenazah ni tuan-tuan fardu kifayah. Maksud dia apa? Ada sebahagian orang buat, orang lain terlepas daripada dosa. Sembahyang jenazah ni tak payahlah sampai panggil sampai 30 kereta daripada 30 masjid, tak payah. Buat simple aja. Ada 2 orang pun cukup dah sembahyang jenazah jalan lah. Tapi tak menasabahlah 2 orang. Pasal lagi nak tanggung mayat pergi tanam 2 orang tu juga akan teruk lah. Jadi boleh ada takat-takat 1-2 saf sembahyang cukup lah. Cukup lah. Kawan ni mati, adik-beradik dia, anak dia, menantu dia, cucu-cucu hak mana besar-besar dah tu, jiran-jiran keliling rumah dia, kawan sama tempat kerja dengan dia dulu, orang yang kenal dia sana sikit sini sikit, cukup lah tuan-tuan, cukup lah. Lagi pula ini khidmat pengabih kita untuk dia. Bila lagi tanda persahabatan kita dengan dia, kita punya duk kawan dengan dia lama, kita duk berjiran dengan dia lama, kita duk kenal dia lama, hari ni hari akhir dalam hidup dia. Saat lagi kita tak tengok dah, batang tubuh dia kita tak nampak dah, masuk dalam kubur habis dah. Ini khidmat pengabih, sumbangan pengabih kita nak bagi ke dia. Apa salahnya turun pergi. Dapat 20-30 orang cukup lah. Tak payah panggil sana sini. Lebih ikhlas. Orang yang main semayang tu dia kenal, kawan duduk dalam kain kapan tu dia kenal. Maka bila dia semayang, dia takbir, dia minta tu, dia tahu dia minta kat Tuhan untuk siapa, dia tahu. Pasal kawan tu dia kenal. Kalau dia sebut doa dalam semayang, Allahumma ghafir lahu warhamhu, dia tahu, ya Allah ampun kalau dia ni dia tahu siapa. Bayangkan macam mana hati dia dengan Tuhan waktu dia minta tu. Dia minta untuk kawan baik dia. Berbanding dengan kita panggil orang yang tak kenal, tahu mana mai dia pun tak tahu mati ni siapa dia, lelaki ke perempuan pun dia tak tahu. Baik kita buat macam tu. Kan banyaklah tempat dia buat macam tu, tapi lagi banyak tempat tak boleh buat macam tu. Masjid Seberang Jaya buat macam tu. Masjid Seberang Jaya tuan-tuan, kalau ada kematian, pakai jemaah ada semayang zuhur, semayang asar tu aja, semayang jenazah dia. Masjid Seberang Jaya boleh buat. Takkan Masjid Seberang Jaya boleh buat, masjid lain tak boleh buat. Cerita dia lagu tu. Awal-awal yang mula buat dulu tu Masjid Felda Hijau, dia pun mula buat. Lebih kurang 7-8 tahun lepas dia pun mula buat. Ada satu ustaz di Felda Hijau tu, dia yang mempelopori benda ni. Dia yang pelopor benda ni. Dia kata kita ni satu community, satu masyarakat dalam Felda ni. Kita ni antara satu rumah macam adik dengan abang, dia kata. Mari kita buat betul-betul kita jadi macam keluarga. Kalau ada kematian dalam karya Felda kita ni, kita bertanggungjawab di semayang. Saja 2 minit, 3 minit habis lama 5 minit masuk pergi duduk dalam sah rapat-rapat tu, Allahu Akbar, semayang atas mayat laki-laki ni. Baca rangkah-rangkah aja. Bagi hak benar ni tak boleh nak hafal doa panjang, baca doa pendek sudah. Allahumma ghafir lahu warhamhu, cukup. Tak payah pergi sampai doa sampai habis panjang macam orang apa ni. Kita baca pendek tak apa. Ulang hak tu bagi banyak kali pun tak apa. Allahumma ghafir lahu warhamhu, Allahumma ghafir lahu warhamhu. Kata bila banyak kali pun. Orang takbir, kita takbir pula, Allahu Akbar, takbir pula. Allahumma la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allah, ulang hak tu juga tak apa. Sembahyang jenazah ni doa. Tak ada masalah, hafal pendek betul. Janji kita buat sama-sama, kita lebih ikhlas. Walaupun doa tu pendek, lebih ikhlas. Tuhan dengar doa kita sebab kita kawan baik dia.
Benda ni kena mula buat kan? Tak mula sampai bila tak boleh buat. Tak mula sampai bila pun tak boleh buat. Kena mula buat benda-benda yang macam ni untuk kebaikan. Tak payahlah duk bincang ni saat lagi nak turun berapa ribu, tak payah dah. Bila ada kematian duk bincang berapa ribu nak buat turun, 3,000, 5,000, 7,000. Oh, jangan tuan-tuan. Kita ubah buat macam mana yang dibuat pada zaman Nabi SAW. Maka sembahyang jenazah ni fardu kifayah, dia kata. Baik, masalah dia kata kafir murtad, wajibkah sembahyang dia pada masa murtadnya itu? Kalau satu orang, na'udzubillah min zalik, satu orang Islam tiba-tiba jadi murtad, dalam tempoh masa dia murtad tu macam mana? Dia kena sembahyang ke tak? Kata Imam Nawawi, bermula kafir murtad itu, maka lazim akan dia oleh sembahyang pada masa itu. Dan apabila Islam ia, nescaya lazim akan dia oleh qadaknya barang yang luput dalam masa murtadnya itu. Inilah mazhab kita, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, dia kira satu orang Islam yang kemudiannya jadi murtad. Murtad boleh jadi macam-macam cara lah. Mungkin murtad berlaku dengan kerana dia bercakap, ataupun murtad berlaku dengan kerana perbuatan dia. Dia pergi berlakon gambar apa, dia pelakon filem. Dia pergi berlakon gambar apakah yang skrip menghendaki dia pergi sujud kepada satu tokoh apakah. Dia berlakon, tapi berlakon tu sabit murtad dia. Murtad melalui perbuatan. Dia berlakon, dia ingat main-main aja. Tak apalah, dah orang suruh pergi sembah tokoh ni, sembah pi. Dia kata sembah pi. Tapi di sisi agama murtad kerana perbuatan itu. Bila dia murtad, macam mana dengan sembahyang dia, dengan puasa dia, macam mana? Dia kena buat. Kalau ikut mazhab Syafi'i, orang yang murtad tetap kena buat. Tapi lepas tu kalau ada orang pergi tegur dia, apa hang pergi duk berlakon, pergi duk sembah tokoh apa semua ni, hang jadi murtad tahu tak? Tak kanggut, dia kata. Orang kata murtad, sabit benda ni, diputuskan oleh ulama tentang benda ni. Oh, dia dengar itu, astagfirullah, dia pun tak tahu kata benda ni sampai nak jadi lagu tu. Hang mengucap balik, kata. Dia pun mengucap balik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia kata, aku tak sangka nak jadi sampai macam tu, dia kata. Tengok balik daripada hari dia berlakon tu dengan hari dia sedang dia mengucap balik ni berapa hari. Kalau 5 hari semayang, walaupun dia duk buat dalam tempoh 5 hari tu kerana dia tak sangka dia dah jadi murtad, hak dia buat tu tak kira. Lepas tu dia kena qada balik. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tiada khilaf padanya di sisi kita. Benda ni dalam mazhab Syafi'i muhkamah. Walaupun dalam tempoh murtad tu dia semayang, dan sememangnya dia kena semayang juga, tapi semayang tu tak pakai kerana dia murtad. Lepas tu dia kena qada balik. Dan telah berkata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal pada satu riwayat daripadanya dan Daud, tiada lazim orang yang murtad itu apabila Islam ia qada barang yang luput di dalam murtadnya. Mazhab lain dia kata tak wajib qada. Kerana masa tu dia murtad, dia kafir. Jadi tak ada apa, tak ada satu pahala yang dia dapat kalau dia buat pun. Jadi buat apa kalau tak dapat pahala? Depa kata, maka dia tak payah buat benda tu. Dan kemudiannya apabila dia disedangkan tentang kesilapan dia mengucap balik, dia tak payah qada benda tu. Dia kata. Dan tiada qada di dalam Islam dahulunya, dan menjadi mereka itu akan dia seperti kafir asli, gugur daripadanya dengan sebab Islam dan dosa yang dahulunya itu. Dia kata kalau selepas tu dia bertobat, dia mengucap balik, dia jadi orang Islam balik. Apa-apa dia tak buat sebelum tu, Allah ampunkan dia mudah-mudahan. Itu kata 3 mazhab yang lain lagi. Masalah sembahyang dan ibadah kafir, adakah sah ataupun tidak? Kata Imam Nawawi, tiada sah sembahyang orang kafir asli dan orang murtad. Dan jikalau sembahyang juga ia di dalam kafirnya, kemudian Islam dia, maka tiada terang bagi kita akan sahnya. Bahkan iaitu batal juga dengan tiada khilaf. Kalau sekiranya dia kafir tapi duduk sembahyang, ada berlaku benda macam ni, tuan-tuan? Ada. Itu ada satu kes, satu budak Cina. Dia mula jadi terusik hati ni bila dia dengar bang. Dia dengar bang ni, hati dia betul-betul terusik. Dia jadi syok dengan Islam ni. Dia jadi syok. Tapi dia tak mengucap, dia tak apa, dia tak masuk Islam. Tapi dia duduk syok. Dengar bang ni, dia bagi dia satu benda yang dia syok dengan bunyi bang ni. Lepas tu dia pergi duduk semayang. Duduk ngaji sekolah. Budak sekolah. Ngaji sekolah.
Bila mai kawan-kawan Islam ada kelas semayang di sekolah, dia pergi semayang sekali. Tapi dia masih belum Islam, tapi dia duduk semayang. Ini kisahnya jadi macam ni. Ada benda-benda macam ni ada jadi. Bagi kisah yang macam ni, dia kata dia buat tu ada pahala ke tak ada pahala, dia kata. Maka dia kata di sini Imam Nawawi kata maka batal perbuatannya itu, tidak dapat pahala. Adapun apabila memperbuat kafir asli akan satu ibadah, maka tiada disyaratkan niat bagi sahnya, seperti sedekah dan menyambut tetamu, dan juga menghubungkan silaturahim, dan juga memerdekakan hamba, dan juga berhutang piutang dengan tiada riba, dan memberi pinjam dan sebagainya, hadiah menghadiah, seumpama yang demikian itu, maka jika mati dia atas agama kafir dia, maka tiada pahala baginya di dalam akhirat. Walaupun dia buat tu semua benda baik-baik itu, kalau orang Islam buat besar pahala, tapi oleh kerana dia buat sedangkan dia kafir, tak dapat pahala apa. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Tuhan kata dalam Quran, orang kafir ni ulaika habitat a'maluhum, sia-sia amalan mereka. Buat saja ya tak boleh pahala. Wa fin nari hum khalidun, di neraka dia kekal selama-lama. Begitu. Tetapi diluahkan di dalam dunia pada rezekinya dan kehidupannya di dalam dunia. Tapi orang kafir yang jenis buat baik ni, orang Islam mai minta derma nak buat sekolah Arab, mai minta derma nak buat masjid, dia bagi. Dia pemurah, dia bagi. Dia tak ada prejudis agama, dia bagi. Islam mai pun dia bagi. Dia tengok rumah anak-anak yatim Islam pun dia bagi. Bulan puasa dia buat jamuan buka puasa kat orang-orang puasa. Dia dah buat benda-benda ni semua. Amalan hak dia buat tu sia-sia, tak dapat pahala. Tetapi Tuhan bagi balas kot lain, dia kata. Tuhan balas dalam bentuk dilapangkan rezeki dia di atas dunia ni. Bertambah-tambah senang dia. Tuhan bagi balasan takat dalam dunia. Dan jika Islam masa dia duk buat kebaikan ni semua ni, derma, buat masjid, derma apa, bagi bantuan sana sini, masa dia duk buat ni dia belum Islam lagi. Lepas tu dia masuk Islam, maka qaul yang sawab lagi yang mukhtar, qaul yang betul lagi terpilih, bahawasanya diberi pahala atasnya di akhirat. Masa dia buat tu, dia bagi derma, orang buat ma'had tahfiz, dia bagi makan kepada orang-orang nak buka puasa, dia duk buat, masa dia duk buat tu dia bukan Islam, dia tak dapat pahala. Selepas tu takdir Allah, dia dapat hidayah, dia jadi orang Islam. Bila dia jadi orang Islam, hak dia buat tadi ni jadi dapat pahala balik ke dia. Jadi dapat balik, tadi tak dapat. Bila Islam aja, Islam hak dulu baik dia buat tu dapat balik. Begitu Tuhan nak bagi ke dia. Kerana hadis yang sahih bahawasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iza tu alif zal alif, ada satu alif lagi. Lepas tu ada alif tu aslama punya alif pula. Iza aslama al-abdu fahassana islamahu kataballahu lahu bikulli hasanatin kana zalafaha. Artinya apabila Islam satu orang hamba Allah, maka mengelok ia akan Islamnya, nescaya menulis Allah baginya dengan tiap-tiap hasanah, yakni tiap-tiap kebaikan yang ada ia buat dahulunya. Tu dia. Dia pernah buat baik berapa banyak dah, dulu ni tak dapat pahala pasal dia belum Islam. Bila dia Islam, hak dulu pun dapat pahala ke dia. Begitu. Dan makna mengelokkan Islam itu ialah Islam ia akan sebagai Islam sungguh-sungguh. Dia masuk Islam betul-betul punya. Tiada nifak padanya, dia bukan munafik buat-buat masuk Islam. Bahkan di dalam As-Sahihain, di dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, diriwayatkan daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Kata dia telah berkata, aku ya Rasulullah, ara'aita umuran kuntu atahannathu biha fil jahiliyah min sadaqatin au i'taqin au silati rahimin awa fiha ajrun. Maksudnya, ya Rasulullah, apakah fikir Tuhan hamba, maksudnya apa pendapat Tuhan pada beberapa pekerjaan yang hamba buat ibadah dengan dia pada masa jahiliah dulu. Hakim bin Hizam tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, apa pendapat Tuhan, saya masa jahiliah, masa belum Islam dulu, saya ada buat macam-macam ibadat.
daripada sedekah dan memerdekakan hamba abdi dan menghubungkan silaturahim, adakah padanya pahala? Hakim bin Hizam tanya Nabi. Aku masa jahiliah, masa belum masuk Islam dulu pun aku dah buat baik juga. Aku merdekakan hamba banyak mana, aku bagi sedekah tolong orang banyak mana, aku jaga hubungan silaturahim bukan main punya jaga, dia kata. Tapi masa tu aku belum Islam. Dapat tak pahala dekat aku? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma aslafta min khair. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah Islam engkau atas barang yang mendahulu engkau daripada kebajikan itu. Dia. Nabi kata masa hang duk buat tu seolah-olah macam hang Islam. Kebajikan tu hang buat dulu sebelum hang betul-betul masuk Islam, maka kebajikan itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nawawi, dua hadis ini sahih keduanya. Tiada menegah keduanya oleh akil dan tiada datang syarak menyalahinya. Maka wajiblah beramal dengan keduanya itu, dan sesungguhnya dinakalkan ijma' atas barang yang aku sebut akan dia, atas mengisbatkan pahala apabila Islam ia. Itu dia. Sabit daripada hadis sahih ni, orang kafir kalau masa dia kafir, dia buat pahala kebajikan, buat benda baik banyak mana pun tak dikira pahala. Tapi kalau ditakdirkan kemudiannya dia masuk Islam, bila dia masuk Islam tu, semua kebaikan yang dia buat masa dia sebelum jadi orang Islam tu diberi pahala kepada dia. Itu sabit daripada hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Jadi kita khatam. Bab apa kita baca ni tu? Bab semayang apa yang kita baca? Bab semayang. Berapa kitab dah kita khatam masjid ni Dulu bab pakaian, bab apa Wallahu a'lam. Jadi itulah sepintas lalu tentang bab semayang yang apa disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis ni. Wallahu a'lam. Pak saudara kahwin dengan anak saudara, tak boleh lah. Pak menakan kahwin dengan anak menakan tak boleh. Sama ada pak menakan belah pak ataupun pak menakan belah mak. Pak penakan tak boleh kahwin dengan anak penakan. Yang ni larangan kahwin pak menakan dengan anak menakan ni sabit daripada ayat Quran. Tak boleh. Suami yang menceraikan isterinya melalui telefon, bolehkah rujuk semula tanpa saksi? Dalam agama, cerai melalui telefon ke, melalui apa telegram ke, melalui SMS ke, melalui apa ke, kalau suami yang buat benda tu sabit perceraian. Soal kita nak kata orang lain boleh guna handphone laki dia hantar mesej SMS kata cerai, itu soal lain, itu disiasat oleh mahkamah. Tapi kalau suami yang buat, sabit perceraian. Ini dua benda yang tak sama, kita kena faham. Satu, kalau orang kata perceraian melalui SMS sah ke tak, itu satu bab. Kita nak jawab sah tak sah, kita kena tanya dulu, betul ke suami dia yang hantar SMS tu? Kalau suami tak hantar, orang lain video ambil buat melawak main hantar macam tu, maka tak sah lah. Tak payah bincang ramai-ramai, tak payah masuk surat abang. Tapi kalau laki dia yang hantar SMS tu, sah. Sebab mufti-mufti di Malaysia dah bagi tahu kata sah. Sah lah benda tu. Kan? Tak payahlah kita piduk jadikan dia sebagai bahan, piduk cakap nak buat ejek-ejek. Kita pun tak lalu dengar orang buat ejek-ejek benda hukum macam ni. Dia lagu tu. Jadi cerita perceraian, kalau sekiranya mai daripada suami, sama ada mai itu dalam bentuk lafaz, dia kata dekat bini dia aku cerai hang, ataupun mai dalam bentuk tulis surat, ataupun mai dalam bentuk SMS, ataupun mai dalam bentuk telegram, apa juga cara, tapi suami yang mengucapkan, yang menulis perkataan cerai itu, maka sabit perceraian itu. Satu. Kemudian rujuk. Rujuk ni sekiranya talak ataupun cerai yang diberikan itu tidak merupakan talak bain kubra. Maksudnya cerai talak satu, talak dua, dia panggil talak rajai, maka boleh rujuk. Namanya pun talak rajai. Rajai itu rujuk lah.
talak yang boleh rajak. Dia cerai bini dia talak 1, dia cerai bini dia talak 2. Maka cerai talak 1 atau talak 2 ini dia panggil talak yang boleh rajak. Adakah rajak ini perlu kepada saksi? Dalam syarak tak perlu. Cuma dalam undang-undang enactment agama negeri ini, dengan tujuan nak mengemaskinikan sistem itu, maka disyaratkan ada saksi. Tujuan dia ialah supaya orang tak buat main-main dengan benda ni. Tuan-tuan tahu lah, bukan semua orang takut kat Tuhan. Dengan kerana ada orang tak takut ke Tuhan, hukum Tuhan ni jadi main-main. Dia dah cerai bini dia talak 1000 dah. Lepas itu bila orang tanya dia duk kata tak, dia tak cerai. Ini contoh orang yang main-main dengan hukum Tuhan. Dia dah cerai dah bini dia, memang dia pun tahu, hati dia pun, memang dia dah cerai bini dia, cerai dengan talak lebih daripada 3 dah. Dia bagi itu talak memang habis dah. Kemudiannya bila orang duk tekan tanya dia, bawa pergi pejabat qadi, bila orang duk tanya dia, betul ke kamu cerai bini kamu? Dia kata tak. Bini dia sendiri depan qadi, bini dia kata, ustaz betul dia dah cerai saya, telinga saya sendiri dengar dia sebut dia cerai saya talak 1000. Bini dia kata, bila qadi tanya dia, betul ke kamu cerai isteri kamu jangan main-main, ni benda hukum. Dia kata, saya kata tak lah. Dia nak marah qadi pula. Ini orang tak takut Tuhan. Jadi qadi sebagai orang yang akan memutuskan hukum, dia kena dengarlah apa kau ni kata. Tak apalah kalau hang kata hang tak cerai, bini hang mungkin telinga dia ada apa selumbak masuk ke apa ke, dia dengar pelik-pelik, sebenarnya hang tak kata begitu. Jadi tak habislah perceraian hangpa, baliklah hangpa duduk di rumah balik. Bini ni jadi sakit jiwa lah. Dia kata, ustaz tapi dia cerai saya talak 3, macam mana saya nak balik duduk dengan dia? Bini kata begitu. Dia duduk kata tak juga. Maka pulang urusan mereka ni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia main-main dengan hukum Allah, dia tahu apa akibat dia terima di sana esok. Ni tuan-tuan, bukan semua orang takut kat Tuhan. Bukan semua orang. Dia boleh depan-depan dia cakap bohong, dia boleh buat punya. Pasal apa? Punca pasal tak takut Tuhan. Manusia kalau takut ke Tuhan, dia tak buat benda-benda macam ni. Dia tak buat. Dia mengakulah, memang saya dah cerai dia lebih daripada talak 3. Saya sebut 1000. Saya memang ingat saya cerai dia talak 1000. Tapi ustaz dia kata, saya mengaku masa saya kata tu saya betul-betul duduk ada di puncak kemarahan. Saya marah betul-betul. Lah ni saya menyesal. Kalau dia kata begitu, lain cerita. Maka qadi akan beritahu kat dia, tak kira lah macam mana pun, perceraian hampa sudah sabit. Hampa tak boleh jadi laki bini dah. Teriak yang mata darah pun tak boleh dah. Pasal dah cerai dia lebih daripada 2. 3 dan lebih ni talak bain dia panggil. Tak boleh dah nak balik jadi suami isteri. Lain kali jangan buat macam ni. Itu aja boleh abang. Kalau dia nak tipu, dia tipu diri dia sendiri. Yang akibat dia tanggung depan Tuhan. So, tuan-tuan banyak benda macam ni, banyak tuan-tuan. Hak di rumah ni, pihak lelaki, pihak isteri dah mai berunding dah apa semua dah. Depan keluarga sebelah dia, depan keluarga sebelah bini dia, dia dah cakap dah, kata dia akan cerai bini dia. Semua dah cakap dah. Tiba-tiba pergi di mahkamah, dia kata tak pula dah. Pergi dia kata tak. Semua orang ni kata kami jadi saksi, dengar dia kata tak. Dia duk kata tak situ lah. Dia tak tahu akibat daripada dia kata tak tu nak jadi apa. Duduk bersama dengan isteri dalam keadaan isteri sudah diceraikan, ditakdirkan berlaku persetubuhan, jadi lagu mana? Ditakdirkan dapat anak, nak main lagu mana cerita anak ni, semua dia tak kira. Dia duk kata tak situ. Ini tuan-tuan, manusia bila tak takut Tuhan. Takut Tuhan ni dia main melalui ilmu. Kita mengaji. Bila kita mengaji 1-2 hadis kita dengar, 2-3 hadis kita dengar, ayat Quran kita duk dengar cerita-cerita semua, barulah terbina rasa takut dekat Tuhan. Tapi hak jenis mengaji tak mau apa tak mau ni tuan-tuan, macam mana dia nak takut Tuhan? Tak mau. Apa mengaji apa pun tak mau, apa pun tak mau. Jenis agama ni tak mau. Dia kata aku duduk rumah aku sembahyang cukup. Hak jenis macam ni, macam mana dia nak main rasa takut kat Tuhan tu, dia nak main ikut mana? Inilah golongan majoriti dalam masyarakat kita lah ni. Ini golongan majoriti. Tak mengaji tuan-tuan. Kalau kita orang tua-tua, kita ada anak-anak jenis macam ni, jenis tak mengaji. Ada anak-anak macam ni di rumah kita. Kalau kita orang muda, mungkin
Di antara kita ada mak pak jenis macam ni, jenis tak mau mengaji. Kalau kita ditakdirkan mak pak kita laki bini jenis mau mengaji, mungkin adik-beradik kita, abang kak kita tak mau mengaji. Kalau mak pak kita laki bini, abang-abang kita, kak kita semua jenis mau mengaji, mungkin pupu-pupu poyang kita tak mau mengaji. Kok mana pun dia ada cerita tuan-tuan, dia ada. Jadi nak jadi ke semua rumpun keluarga kita ni orang yang mengaji, yang takut ke Tuhan ni bukan senang tuan-tuan. Bukan senang. Jadi itulah sebab kita kata ni tujuan apa? Tujuan supaya kita syukur pada Tuhan. Tuhan gerak hati kita suruh main mengaji. Tuhan yang gerak hati kita. Syukur pada Tuhan, pasal Tuhan pilih kita. Dalam banyak-banyak orang dua ada, dia pilih kita, bagi satu suntikan semangat dekat kita, berasa nak pergi mengaji ilmu agama. Bukan nak jadi pandai, bukan nak jadi ustaz, bukan nak jadi tok guru, tapi nak perbetul diri aja. Kita mengaji ni apa? Nak perbetul diri kita, anak-anak ada bumbung rumah kita. Tu je tujuan kita mengaji. Kita boleh buat yang tu pun, kita dah dapat kebaikan yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita ke jalan kebenaran. Allah Subhanahu Wa Taala jauhi kita daripada buat benda-benda yang dilarang, dimurkai oleh Dia. Dan mudah-mudahan bulan puasa kita bulan depan tak ada dah kuliah. Masjid ni 27 hari bulan, insya-Allah jadi hari mula puasa. Jadi mudah-mudahan bulan puasa anak main ni jadi bulan yang betul-betul boleh menguatkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap-tiap kali bulan puasa pun kita pesan benda yang sama. Biarlah bulan puasa ni kita dah khatam sekurang-kurang sekali Quran. Try, ke mana pun try bagi boleh. Khatam sekali Quran. Sembahyang tarawih, sembahyang apa kita buat jangan tinggal. Mudah-mudahan Ramadan satu bulan itu jadi macam satu institusi pengajian. Kita masuk satu Ramadan, kita mendaftar di institusi pengajian tu. 30 Ramadan, kita graduate daripada institusi pengajian itu. Sebulan bulan Ramadan yang kita lalu ni, betul-betul bagi satu kebaikan kepada kita semua. Banyak kali dah Ramadan kita dulu lalu, kadang terlepas lagu tu je. Boleh tahan 5 hari, boleh tahan seminggu. Lepas 5 hari, lepas seminggu, puasa kita pun dah tak jadi macam puasa dah. Dia jadi merapu dah. Boleh maintain puasa kita ni, puasa betul-betul ibadat. Sebulan, Allah akan bagi satu kebaikan pada kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada semua yang tidak baik. Mudah-mudahan taufik dan hidayah Allah sentiasa ada sama dengan kita. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya kita tanggung dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallah. Hadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallama radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.